Kish, aku tahu anda pernah pergi banyak tempat, tapi hang pernah pergi benua Oceania? Oceania? Tak pernah. Belum lagi, ya? Oh, kenapa? Tak, Awak nak pergi ke? Saya nak pergi. Saya memang sejak hari ini mendalami kehidupan warga Maori, apa semua ni. Suku-suku kaum di sana. Awak nak pergi mana? Auckland? Ya. Boleh juga sebab nampak daripada stadium tu macam banyaknya orang Malaysia. senang cari nasi goreng. Boleh itu live minggu ni, jom. Bola itu live. Ya. Minggu baru, macam biasa, naratif-naratif baru, banyak kontroversi baru. Ada yang cukup menyukai konsep watch along yang kita buat. Ada juga beberapa yang mencetuskan beberapa kontroversi di media sosial pun ada. Ada yang retok. Tak nak pakai perkataan tu lah. Tapi sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada semua. Ada ratusan ribu sebenarnya views pada hari yang kita Hampir buat. 200 lebih ribu. Watch along itu. Terima kasih semua kerana sudah tune in. Kita buat secara langsung watch along tersebut yang pertama tahun ini. InsyaAllah kita akan buat lagi selepas ini. Untuk perlawanan-perlawanan melibatkan Malaysia ataupun Negara-negara rantau di Asia ASEAN. Tenggara. Ya. Sebenarnya kita punya agenda hari ini padat. Padat dengan pelbagai jenis perkara. Ya. Khususnya kita nak kembali kepada peranan kita sebagai cikgu sekolah. Cikgu sekolah. Awak SMK Gurun, saya SMK Gunung Rapat dulu. Kita nak jadi cikgu sekolah hari ini, kita nak bagi kad laporan. Ya, Hari Jaya Waris. Kita nak bagi kad laporan kepada Malaysia dan juga beberapa negara Asia Tenggara yang turut beraksi baru-baru ni. Thailand dalam Kings Cup, Indonesia dalam kelaikan Piala Dunia. Di Kings Cup ada dua tu, Thailand dengan Philippines. Betul, Thailand dengan Filipina di situ. Kita akan sebutkan dan kita akan bagi kad laporan sebentar saja lagi. Tetapi sebelum itu, macam biasa Faiz, apa ejen peremang hang minggu ni? Ada satu ejen peremang yang datang daripada London, dari St. George's Park. Ini adalah satu berita yang saya tunggu-tunggu. Bukan kerana pasukan kebangsaan ataupun national team ini saya sokong, tetapi ia adalah sama ada anda sokong ataupun tidak, ia adalah salah satu national team terpenting dalam bola sepak dunia sekarang ini. England sudah pun mengumumkan bahawa mereka akan memasukkan Thomas Tuchel, bekas jurulatih pasukan PSG, Bayern Munich, Chelsea antara lainnya, sebagai ketua jurulatih baru berkuat kuasa 1 Januari 2025. Kenapa aku kata berita ini adalah satu berita yang sangat positif? Sebenarnya sebelum ni England 8 tahun bersama-sama dengan Gareth Southgate sudah pun membina satu identiti the English national team yang baru, di mana setiap tindak tanduk mereka memberikan exude Englishman. Faham tak? Setiap apa yang mereka lakukan daripada sudut management ataupun sudut player. Dan itu yang cuba kerap kali diinstil oleh Gareth Southgate sepanjang 8 tahun tersebut, bersama-sama dengan beberapa pencapaian. Beberapa semifinal dan juga final Euro yang jelas menjadi perlawanan terakhir beliau, kekalahan 2-1 terhadap Sepanyol. Tetapi aku rasa mungkin pada ketika itu orang agak marah dan keliru, lebih-lebih lagi dengan taktik beliau yang kerap kali dikritik oleh penyokong dan juga pandit-pandit di luar sana. Tetapi selepas beberapa bulan beliau meletak jawatan, aku rasa it's fair untuk aku rasa kita melihat kembali tenure Gareth Southgate ni dengan positivity, dengan positive note. Kerana sememangnya beliau membawa England lebih baik daripada jurulatih-jurulatih sebelum beliau. Betul. Tapi ada satu perkara yang berbangkit dengan kemasukan Thomas Tuchel ni. Okey, perkara ini disuarakan oleh beberapa ataupun sebahagian penyokong dan juga sebahagian Ramai sebenarnya. Sebahagian bekas-bekas pemain dan pandit-pandit, terutamanya mereka yang berbangsa Inggeris. Mereka mengatakan bahawa ini adalah satu keputusan yang memalukan daripada FA, yang menjadi simbol penghinaan kepada jurulatih-jurulatih lokal, jurulatih-jurulatih yang berdarah Inggeris.
Ni saya nak sebut local pride. ada Payah. juga kat sana. Payah Ada juga. juga kat sana local pride. Tetapi setelah aku melihat dan cuba mengkaji balik, aku tak faham daripada mana perkara ini berlangsung. Sudah berdekad-dekad lamanya Premier League sebagai salah satu produk terbaik ataupun terbesar daripada negara England ini meraihkan bakat-bakat luar. Meraihkan bakat-bakat luar ini tak semestinya bakat-bakat pemain saja, atau tetap bakat-bakat jurulatih juga. Tahu ada satu statistik yang sangat aku rasa membuka mata aku. Sebelum ni aku pun tak tahu perkara ni. Daripada musim 2002-2003 sehingga ke sekarang, 21 tahun, bilangan perlawanan yang diuruskan oleh pengurus berbangsa Inggeris di peringkat Champions League. Kita ambil Champions League ni sebab Champions League adalah kejohanan kelab paling berprestij di dunia, di mana all the best managers play there. Okay? Dan Champions League hanyalah 49 perlawanan kalau tak silap aku. 49 perlawanan. Paling banyak di antara 49 tersebut, paling banyak adalah 16 perlawanan macam tu daripada Frank Lampard yang sudah berapa tahun tak ada kelab ni. Jadi kalau pandit-pandit ataupun masyarakat Inggeris mahukan seorang jurulatih yang boleh membawa mereka ke the next step, to get things over the line. Kerana mereka sudah berapa kali kalah semi-final, berapa kali kalah final, mereka hanya nak membawa pulang cup tersebut. Aku rasa tak ada banyak manager lain dalam market yang lebih baik daripada Thomas Tuchel. He won everywhere he went. Dan ini bukanlah satu projek jangka panjang seperti mana mereka umumkan Southgate dulu kan. Ada orang cakap bola sepak negara seharusnya hanya memakai jurulatih yang sudah tahu sistem macam mana, sebab Scaloni dan De La Fuente berjaya. Mereka hanya datang daripada setup FA itu sendiri dan bukannya daripada kelab-kelab lain. Tapi itu adalah isolated cases lah. I mean, Luis Enrique sudah pun membawa Spanyol ke separuh akhir sebelum itu, ke separuh akhir dua kejohanan, suku akhir dan separuh akhir Piala Dunia dan juga Euro. They just want to get it over the line. Dan kebetulan pemain-pemain yang ada itu adalah pemain-pemain De La Fuente, kan? Tapi Lee Kasley berada dalam satu bracket yang lain pula. Dia bukan yang found Harry Kane, dia bukan yang found beberapa pemain lain yang important dalam English setup ni. Aku rasa ini satu bukan satu argument yang kuat untuk menidakkan Thomas Tuchel ini. Dia macam ni ya Faiz. At the end of the day, kalau ada seorang jurulatih daripada England yang memiliki CV, reputasi dan kebolehan seperti Thomas Tuchel, aku yakin individu itu akan dilantik. Tapi sekarang tidak ada. Dan the purpose of international football sekarang ni bukan setakat untuk inspire, but also to win. The English football team has inspired for the last 8 years bawah Gareth Southgate. Fasa membentuk inspirasi, fasa mengangkat martabat negara dah pun dilalui. 8 years ago, orang tak peduli pasal England national team. The English did not care about their own national team sebab ini adalah pasukan yang gagal. It was too stale. Saban tahun. Betul. Kemasukan Southgate mengembalikan semula martabat. So he has restored the pride. He has built the unit. Now it's time to win. Kerana pemain-pemain ni ada had kepada umur mereka, dan a lot of them are reaching their prime soon, dan inilah masa untuk memanfaatkan mereka. Kalau Thomas Tuchel menang Piala Dunia nanti, aku yakin semua perbincangan ini akan mati macam tu. Habis macam tu je. Game over. Mati macam tu. And to everyone yang duduk cakap, international football ni pasukan kena dilatih oleh jurulatih daripada negara sendiri. Keluar daripada anda punya kepompong tu, tengok satu dunia. Pergi dekat Asia. Kau tahu dekat Asia, bila aku cek dekat Asia, hanya ada 5 atau 6 negara sahaja yang mana jurulatihnya datang daripada negara itu sendiri. Yang lain semua ada jurulatih daripada luar negara yang membentuk satu hubungan simbiosis yang sangat beautiful. Aku boleh patriotik tentang negara aku, but I can also get emotional about watching Kim Pan-gon on the touchline shouting. Benda tu boleh berlaku. So bagi aku tolak naratif ni, aku tolak sehabis mungkin, dan aku rasa kalau English football fans want the best opportunity for England untuk menang World Cup 2026,
get behind Thomas Tuchel. Aku rasa ada banyak situasi yang support Thomas Tuchel. Satu, beliau akan ada satu kontrak jangka pendek, hanya kuasa 18 bulan. Dia macam, is a World Cup or nothing. Yeah. Kalau anda dapat World Cup ni, anda boleh stay. Tak dapat World Cup ni, bye-bye. Itu untuk dia. Dan dia thrive under this kind of environment. Yeah. So, Dan dia lah satu-satunya jurulatih yang masuk-masuk terus cakap, we want to add another star to our ships. Dia nak menang World Cup. It's as simple as that. Yeah. There's no other mission. There is no beating around the bush. No. There is no trying to be nak jaga-jaga, nak control pressure. Tak. Yeah. Aku datang Fasa sini tu sudah berlalu, nak tambah lagi satu bintang atas baju. Tu je, settle. We are here to win the World Cup. Benda tu refreshing lah bagi aku. Itu ejen permbangan. Yeah. Ejen permbangan aku, Faiz, minggu ni. Mula-mulanya aku fikir apa ejen permbangan aku. Semalam aku duk fikir apa ejen permbangan aku. What am I going to talk about tomorrow apa semua. And then petang semalam, aku ternampak extended highlights perlawanan Argentina lawan Bolivia. CONMEBOL. Dan aku tengok perlawanan tersebut. Dan kemudiannya di Twitter ada orang cut Lionel Messi punya involvement dalam game tu sahaja. Dia, it's outstanding, Faiz. Umur 37 tahun, tetapi dia masih lagi bermain bola sepak dengan... Hantar dia main bola sepak macam mana? Dia membuatkan perkara yang sukar nampak senang. Dan di atas padang, di mana semua pemain lain sedang bertungkus lumus, sedang orchestrate the defense, sedang memasang struktur, melakukan perkara-perkara yang kompleks. Tetapi the simplicity of Lionel Messi always stands out dan sentiasa memberikan impact. Dia macam mana tahu? Han tahu tak, dalam hidup kita ni, contoh dari segi makanan, dalam hidup kita ni, mesti ada satu atau dua makanan daripada kita punya childhood yang sangat simple tetapi dah kena dengan jiwa kita. Yang mana sekarang, kalau hang pergi makan dekat tempat-tempat yang paling fancy, makanan-makanan yang paling mahal pun, kalau hang ambil those best dishes dan hang letak makanan daripada zaman hang kecil ni sebelah, most days, hang tetap akan pandang makanan yang simple ni. It gets the job done. It gets the job done. And it's amazing, right? Perasaan aku menonton Lionel Messi macam tu lah. Macam contoh, aku besar dulu, aku suka bila mak aku masak bubur kacang hijau. Okay. Ya. So, Aku suka agak. that's my favourite, right? All these years later, kadang-kadang aku pergi makan mana-mana pun aku All the makan desserts in the world. All the desserts in the world, all the 5-star cuisines in the world. Tetapi kalau ada someone yang mengingatkan aku kepada the simplicity of the bubur kacang hijau yang mak aku masak, that wins any day of the week. Any day of the week, the simplicity of that food. Itu adalah perasaan aku menonton Lionel Messi kerana dikala semua orang melakukan larian-larian, memberikan 200% di atas padang, tracking back, complex defensive structures. Buatlah apa yang kau nak buat. But the simplicity of Leo Messi just ambil bola, lari dengan bola, nampak space, carve open the defense dengan satu pass, nampak teammate play a quick 1-2, nampak gol daripada luar kotak penalti, curve one into the box. How? Okey dah. Kerja kita sudah pun habis. Jom kita balik. Itu It's ada banyak budaya hat-trick dan juga ada catatan assist juga dalam perlawanan tersebut. Kepada Lautaro Martinez. Aku rasa penyokong-penyokong Argentina itu adalah Stadium River Plate. Kan? Mereka di Stadium River Plate. Penyokong-penyokong Argentina ni budaya sokongan mereka sangat kuat dan mereka tidak akan meminjam mana-mana chant daripada pasukan-pasukan lain. Tetapi semalam, seperti yang dikatakan oleh komentator perlawanan tersebut juga, mereka hanya meminjam satu chant untuk Messi daripada Barcelona, iaitu chant Messi, Messi. Itu saja yang diambil daripada Barcelona, khas buat Messi. Kau nak cakap apa lagi? Nak nyanyikan apa lagi? Nak nyanyikan apa lagi? Betul. Nak nyanyikan apa lagi untuk dia? Dah hilang perkataan-perkataan, kalau dalam bahasa Inggeris orang sebut superlatives. Superlatives, ya. Kalau dalam bahasa Melayu apa? Perkataan-perkataan jargon yang nak cari, perkataan-perkataan besar untuk describe Leo Messi ni, aku dah hilang. Yep. Aku dah tak tahu lagi perkataan apa aku nak guna. Dah habis lah perkataan. And melihat kepada pre-match macam mana the whole Argentina squad dalam tunnel, diorang dah sampai dah ni. Tapi tak nak keluar warm up selagi captain belum lalu. Mereka tunggu je. Captain lalu, pergi kat depan, baru semua ikut keluar. And Scaloni lepas perlawanan, bila ditanya tentang Messi, dia cakap, sekarang ni saya harap
Saya ada satu saja permintaan, bahawa Leo Messi selama yang dia boleh main lagi, saya harap dia teruskan bermain kerana kita semua cukup bertuah dapat melihat Leo Messi beraksi di atas padang. Ronaldo dah pernah tengok. Dah. Messi tak pernah lagi. Tak pernah. Itulah satu-satunya regret lah. Itu memang regret tu. Sempat ke kita ni? Tak tahulah. Tapi aku tak nak sebut. Miami tu payah agak ah. Jauh sangat tu. Kita cuba. Last year di Jakarta was supposed to be Was supposed to be. Tak, tapi anda apa dia? Piala Dunia 2026. nak pergi US. Terpaksa. Sekarang ni US lagi selamat ke Mexico lagi selamat? Bola Mexico, itu live. Jom kita berehat sebentar. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Macam biasa sekarang, seperti yang kita janji, kita nak kembali ke peranan kita sebagai cikgu sekolah. Saya cikgu PJK, awak? Saya sama cikgu sukan. Cikgu PJK kat lah. Ada kunci stor sukan. Stor sukan barang semua ada Ya. Dia tak ada sebab kadang-kadang sekolah Saya stay cikgu PJ yang macam mana tau. Kan budak-budak main store sukan kan. Saya ambil bola, saya tendang daripada store sukan tu terus ke padang. Budak-budak lari. Di sana. tak ada setting, tak ada ajar apa, main. Main. Cukup time balik kelas. Sedang je hidup. Hujung bulan gaji masuk. Come on lah, brother. Jadi sebagai cikgu sekolah hari ini, kita nak bagi kad laporan lah. Ya. Sebentar saja lagi kita akan bagi kad laporan kepada negara-negara lain di Asia Tenggara. Tetapi hari ini kita bermula dengan negara kita sendiri, Malaysia. Yang dalam international break baru-baru ini pergi ke New Zealand seminggu lebih awal, bermain satu close door friendly, satu sama dengan Auckland FC, yang mana kita tak boleh nak take into consideration waktu kita borak kat laporan ni sebab kita tak tengok pun game tu. Ya. Sebab tak ada available, tertutup kan. Yang kita tahu Noah Liner gol satu. Mungkin kita boleh minta dekat analis. Kalau ada footage lah. Kalau ada footage. Kalau ada footage. Dan yang kedua, menentang New Zealand sendiri. Perlawanan yang melihat kita menang pula. Kita kalah. Anda. Sorry. Saya minta maaf. Saya tersilap di situ. Perlawanan melihat kita tewas 4-0. Tolong kalau siapa-siapa nak potong TikTok ke apa. Tak ada. Saya minta maaf. Saya tersilap. Ya, betul. Kita ditewaskan. Jadi hari ini Faiz, kita nak bagi kad laporan dan aku nak bagi satu cadangan hari ini. Sebab aku teringat balik, kad laporan selalunya, dulu bila aku pergi dengan mak aku, cikgu aku ni dia ada satu taktik. Dia akan start dengan dia bagi positif dulu. dia sebut benda-benda yang positif dulu. Anak awak ni, Sebenarnya okey. sebelum saya nak start maki, dia saya bagi benda-benda positif dulu. Anak awak ni, dia macam ni, dia macam ni, dia okey. Tapi, Namun. And then baru dia masuk kepada benda-benda yang kurang enak sikit. Ya. So, let's start by talking about the positives. Putting the cushion first, okay? Aku nak bagi. The positives adalah bagi aku pemain. Okay. Aku takkan, I think segala yang kita nak kritik dalam window kali ini, aku rasa tidak ada kritikan yang wajar kita ajukan kepada individual players. Setuju. Sebab aku rasa pemain-pemain memberikan 100%. Bekerja dengan begitu keras di atas padang. In fact, aku tengok cara Syamil Kuti, cara Noah Liner bekerja dengan cukup keras di atas padang. Some of the important saves yang Shihan buat. Some very, very important clearances yang Harith Haikal on his debut, by the way, bersama dengan Dominic Tan lakukan. Corbin Ong yang biarpun dari segi kecergasan masih belum berada di tahap 100%, aku yakin sebab season ni dia banyak in and out of the team, some injury problems, but he gave 110%. Same goes to Matthew Davies. Arif Aiman cuba yang terbaik. Akia Rashid had some moments. Romel pressed a lot in Romel this game. Romel dan Hendrik, yeah. So there were a lot of positives dari segi player attitudes. Player attitudes aku takkan sesekali menyalahkan para pemain. Aku rasa they gave their absolute everything. The other thing, Faiz, yang pandangan peribadi aku, yang aku rasa positif adalah bahawa walaupun kita berdepan New Zealand, memandangkan ini bukanlah cup tie yang mana do or die, yang mana result ni akan menentukan sesuatu. Given that wasn't the case, aku appreciate yang Pau Mati tried to play progressively. Kita tak pi friendly game semata-mata and park the bus. Kita ada cuba nak bermain dengan
nak bermain bola sepak. Kalau tidak, what's the point? Kalau tak, what's the point? We tried. So I will give Pau Mati the credit untuk perkara tersebut lah. Itu pandangan aku dari segi aspek positif. Baik, Any positif? kalau aku rasa positivity, tadi anda sebut taktik Pau Mati, lepas tu pemain-pemain. Any particular player maybe yang rasa stood out on the day despite kita kalah? Endrick, aku rasa Endrick, aku tak tahu, aku tak banyak menonton dia sejak dia melakukan perpindahan ke Vietnam. Aku sebenarnya mula merasakan bahawa Endrick boleh menjadi salah seorang pemain paling penting dalam skuad Harimau Melaya ketika beliau menampilkan aksi yang sangat cemerlang menentang China. Adakah itu tahun lalu ataupun tahun ini? Aku dah lupa. Tapi perlawanan menentang China tersebut adalah bukti kualiti Endrick untuk aku. Yang mana sebelum itu aku agak gusar dengan kualiti beliau. Adakah setara dengan apa yang Harimau Melaya mahukan? Tetapi dalam awal tahun 2024 sehingga pertengahan tahun 2024, aku rasa kehilangan sikit Endrick daripada segi form ataupun daripada segi standard, walaupun ketika itu dia masih lagi berada di JDT. Mungkin itulah juga sebab kenapa manajemen JDT memilih untuk loan him out dulu kan. Mungkin untuk beliau mendapatkan prestasi yang baik. Tapi aku rasa Endrick dengan Romel juga. Romel kita dah kritik banyak kali sebelum ini, tetapi pada baru-baru ni satu benda yang berlainan daripada Romel yang versi Romel sebelum ini adalah fitness dia. He looks so much dia fitter. nampak sangat fit berbanding sebelum-sebelum ini. Itu that's the positive. That's the positive. Namun begitu, apa yang kita nak katakan tentang Harimau Melaya? Agak susah nak memperkatakan sesuatu sebab kita ni dah kedengaran seperti a broken record. Setiap kali international break kita akan kritik itu dan kritik ini, sehingga kan kritik itu dan kritik ini, selalunya benda kalau kritik dalam national interest ni adalah perubahan yang dilakukan. Tetapi nampak semakin teruk. Aku nak mula dengan menyebut tentang cara kita merancang window kali ini. Ya. Sangat mengecewakan bagi aku, kerana kita berada dalam fasa di mana kita mahu mengutip sebanyak mata ranking FIFA yang mungkin untuk meletakkan kita dalam kedudukan yang lebih mantap apabila undian untuk kelayakan Piala Asia pusingan ketiga dilakukan. Senang cerita, for us to be in the right pot. In the right pot. So that kita dapat avoid the big teams dan kita mendapat draw yang sedikit lebih mudah. Yeah. Itu adalah perancangan yang seharusnya dititik beratkanlah. Namun begitu, apa yang kita buat adalah sangat berisiko. Sebab kita hanya merancang satu sahaja friendly game dan friendly game tersebut juga menentang sebuah pasukan yang jauh lebih kuat di tempat lawan. Jadi kalau kita tewas perlawanan tersebut, which dari segi statistik the probability would have been very high, kalau kita tewas perlawanan tersebut, which we ended up doing, itu akan bermakna kita akan mengalami situasi di mana ada negative FIFA ranking points. Negative FIFA ranking points ni tidak akan membantu skuad kebangsaan. Dia macam ni, bukan aku nak kata kita buat silap pergi lawan New Zealand. No, in fact, kalau ada satu good thing yang FAM did, which is arranging the friendly versus New Zealand. Because aku rasa these are the sort of experiences yang pemain-pemain kita memang perlukan. Memang kita perlukan pengalaman lawan dengan tim yang lebih besar, dengan lebih kerap dan bermain di tempat lawan dengan lebih banyak so that kita dapat merasai atmosfer berbeza dan menyesuaikan diri dengan tahap tekanan yang berbeza. Tetapi di samping perkara itu hang buat, hang juga kena pastikan bahawa ada option lain untuk kita maksimumkan international window yang bagi ruang kepada dua perlawanan dan B, walaupun satu tu ada risiko besar untuk kita tewas, ada lagi satu perlawanan ini bukan 100% kita guarantee kita akan menang, tapi ada probability yang lebih besar untuk kita menang. So that you can balance it out. Tetapi kegagalan kita untuk melakukan perkara tersebut sangat mengecewakan. Apa yang kita dapat, respons adalah bahawa, pasukan-pasukan di Oceania semua dah ada perancangan. So mungkin kita terlalu lewat menghubungi mereka, tetapi B, kalau tak dapat pasukan di Oceania, kenapa kita tidak bermain friendly pertama itu di Bukit Jalil saja? Dan mungkin lepas friendly tersebut, 4 hari sebelum kita lawan New Zealand, baru kita terbang ke Auckland. Kan lebih
bernas kalau kita buat perkara sedemikian. Itu yang aku tak faham. Satu perancangan yang genius, saya kira genius daripada Kelana Jaya dalam menguruskan international window yang pada kali ini. Tak payah Kish, tak payah. Okeylah, takut sewa Stadium Bukit Jalil mungkin terlalu mahal. Tak padan sebab nak pergi Auckland ni perlukan kos juga daripada badan pengurusan kan. Main di Ceras. Lawan Timor Leste, lawan apa-apa asalkan negara dan perlawanan tersebut boleh mendapatkan mata FIFA. Itu pun sudah cukup. Lawan siapa-siapa, Brunei Darussalam, lawan tim yang peringkat 140 ke 160 pun tak kisah. Janji lawan dengan negara. Supaya usaha keras yang dilakukan oleh staf kejurulatihan dan juga pemain sepanjang 2-3 tahun kebelakangan ini tidak berkubur begitu saja. Betul. Dan ini adalah perkara yang banyak terjadi di Malaysia. Kisah 1 langkah ke depan, 5 langkah ke belakang. 1 langkah ke depan, 5 langkah ke belakang. Lepas tu kita tanya-tanya kenapa bola sepak kita lebih teruk daripada 20 tahun lepas. Ini perkara yang sangat asas. Macam mana tak teruk kalau ada perkara macam ni berulang-ulang Betul. terjadi. Jangan kita borak pasal style, tactics. These are the basics. Bila ada window, you maximize the window. Yeah. Hang boleh bayang tak kalau skuad kebangsaan England main satu game friendly, lagi satu game dia main lawan klub. Lawan klub. Dia lawan Bayer Leverkusen. Behind closed door. Hang boleh bayang tak? Itu akan It will never menimbulkan happen. It will never kemaharan. happen. Sebab mereka akan sentiasa memanfaatkan window yang tersedia. Bukan aku nak kata national team kita ni taraf England. Memang tak. Tapi kalau anda bekerja dalam badan yang mengelolakan skuad kebangsaan, tanggungjawab utama adalah untuk memastikan setiap window yang kita ada dimanfaatkan sepenuhnya. Sekarang ni yang lagi mengecewakan untuk aku Faiz adalah bahawa bulan depan setakat ini yang kita tahu satu saja game lawan India away. Kita masih tidak ada perlawanan kedua. Jadi aku tak tahu kalau next window pun kita akan manfaatkan ataupun kita akan bazirkan sekali lagi. Saya nak tengok Ballister Khalsa ke apa Albirex Niigata Singapura ke free tak? Saya nak check tengok kalau dia orang free bulan sebelah boleh main lawan. Sangat mengecewakan. Aku tahu. Tapi lawan India nanti main kat India kan? Main kat India. Singapura pun window kali ini bazirkan juga. Pergi main 3 friendly kat Jepun. Kenapa? Aku tak faham. Dah lah Dia pakai nak jersey buat baru. training camp. Dia nak buat training camp apa, konsep apa, but it makes no sense to me lah. Bagi aku, skuad negara harus bermain dengan skuad negara lain. Untuk mata ranking FIFA, untuk membentuk kesefahaman, untuk test yourself against different countries, different styles of football. Keputusan pelik macam ni lah yang membuatkan kita berulang kali tampil ke sini dan memberikan kritikan. Pun begitu, ada juga yang kata kat kita, tak payah kritik. Kalau boleh bagi komen yang murni-murni je. Susahlah kalau macam tu. Susah. Kita kena mengubah. Kita kena mengubah cara kita memikir, cara kita berdiskusi, cara kita memberikan pandangan sebab dekat Malaysia ni we are allergic to criticism. Walhal kritikan itu seharusnya menjadi sebahagian daripada pemangkin dan juga identiti kita setiap hari. Tanpa ada kritikan, susah untuk kita nak fix the problem, susah untuk kita nak menyedari beberapa masalah. Kritikan tu seharusnya ada at every time. Even we deserve criticism. Kalau ada yang tak bersetuju dengan kami, kritik. Kritikan itu seharusnya menjadi sebahagian daripada naluri kita setiap hari. Jadi benda-benda macam skuad kebangsaan ni semua, janganlah kita sebut tak payah kritik, kita sebut benda-benda yang positif saja. Kalau macam tu, sampai bila-bila kita akan diperdayakan, sampai bila-bila mereka akan ambil kesempatan buat keputusan-keputusan yang macam ni lah. Yang macam ni lah. Ada international window tetapi kita bermain satu perlawanan saja. Aku nak tanya lagi satu soalan. Hari tu Pak Erick Thohir ada up gambar. Dia kata dia jumpa Madam Pang dan dia jumpa presiden-presiden bola sepak di ASEAN. Ada tak siapa daripada FAM daripada situ? Aku tak nampak dalam gambar. Aku tak nampak dalam gambar tersebut. Adakah kerana jadi pulau? Ataupun tak mendapat But this is undangan. my point. Macam mana kita nak bentuk reputation kita on the international stage kalau negara-negara lain pun kadang-kadang pandang rendah kat kita. These are the sort of arguments yang kadang-kadang bila aku fikir orang sebut yang tak sabar untuk revolusi bulan 12 nanti bila
mungkin Tunku akan turun ambil alih ke apa. In my head I'm like, it cannot come sooner. It cannot come faster. Sebab aku tahu benda-benda ni takkan berlaku. It will not happen. JDT as a club pun immediate break kali ni berapa banyak club dekat Malaysia yang break kali ni main friendly? Tak banyak. But JDT played against Balestier Khalsa. But that's what I mean. Every room possible you maximize it, manfaatkan sepenuhnya. Skuad kebangsaan tak buat, kelab bola sepak terbaik di negara yang buat. Bagi grade lah. Aku tak ada banyak benda nak cakap mah. Grade apa yang kita nak bagi untuk FM kali ni? Aku bagi C. C. Yeah, I think it's unanimous. C, bukan again peringatan C ini khususnya bukan untuk pemain. C ini adalah untuk FM. Adalah untuk federasi. Kerana aku rasa kita tak lakukan sepenuhnya untuk manfaatkan jendela kali ini. Dan aku berharaplah, tolonglah. Bulan November nanti aku berharap dah ada benda positif satu benda positif yang FM lakukan, dah arrange friendly lawan New Zealand. Another positive thing, dah arrange friendly away from home lawan India. Bagi aku these are positive things. Tapi jangan biarkan langkah positif ini diselubungi oleh keputusan tidak menyediakan perlawanan lain. Aku harap kita maximize next month's window dengan 2 perlawanan. Baik. Itu saja. Jadi kad laporan C. Untuk skuad kebangsaan. Nak cakap banyak pun tak boleh sebab ada satu game dia kan. So C untuk skuad kebangsaan kali ini. Kita nak berehat sebentar. Lepas ni kita tinjau Asia Tenggara pula. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Tadi kita dah buat kad laporan untuk skuad kebangsaan Malaysia. Sekarang ni kita nak meninjau kepada rantau Asia Tenggara. Student lane pula. Student lane pula. Meninjau kepada Asia Tenggara dan membicarakan sedikit apa yang berlaku. Mungkin Thailand, kita mula dengan Thailand ke? Rangkuman lah. Aku rasa kalau Vietnam, dia jadualkan 2 perlawanan. Satu perlawanan menentang India di mana dia seri 1-1. Lepas tu perlawanan dengan Lebanon tu dibatalkan. Oh, bukan sebab dia orang tak susun perlawanan lah. Bukan so, sebab Vietnam dia tak main susun satu perlawanan. game tu bukan sebab dia tak susun lah. Dia memang dah ada susun. Bukan sebab pada mulanya dia nak main dengan Ratchaburi ke apa. Bukan. Tapi dia memang genuinely tak boleh main perlawanan tersebut. Myanmar main 2 kali lawan dengan Sri Lanka, menang sekali, seri sekali. Aku rasa the better international window daripada Malawi. Singapura ada training camp. Dah macam kejohanan universiti main training camp di sana. Nak training camp untuk apa, Kisha? Aku tak faham. Aku sejujurnya tak faham. Training camp untuk AFF Suzuki mungkin. Dia salah satu training camp tu lawan Frontale kalau tak silap aku, dia kena belasah tau. FC Tokyo? Dia kena belasah. Lawan Tokyo Verdy aku rasa dia menang. Tapi yang Frontale tu dia kena belasah. And tak ada sebarang mata FIFA. Tak ada sebarang benefit yang diorang dapat daripada aku. It makes no sense to me. Penyokong Singapura, kami cukup faham kekesalan anda. Di mana di Thailand, negara kegemaran saya, ada 2 pasukan. Dua pasukan ASEAN di sana, iaitu Thailand sebagai tuan rumah dan juga Philippines. Thailand membuka... Philippines, Tajikistan dengan? Kuwait. Okey. Lepas tu Thailand membuka perlawanan mereka dengan langkah kanan. Membelasah Filipina 3-1. Filipina harus diingat bulan lepas bertanding melawan dengan Malaysia. Kali ini agak tidak bernasib baik sekali lagi untuk kalah 1-3 dengan Thailand. Di final Kings Cup, Thailand menumpaskan Kuwait 2-1 dalam satu sell-out crowd. Aku suka kan tengok. So, aku baru nak sebut benda ni. Benda yang aku suka pakai pasal Kings Cup ni, dia pun main kat Songkla. Dia main kat Songkla. Full house dekat Songkla, you can feel in the air. That was a special occasion. Best lah bila national team kau travel around the country. Thailand mengumumkan skuad yang tiada beberapa key players yang memegang ratusan caps bersama dengan pasukan kebangsaan. Kapten Buriram Tiratan Bunmatan, kapten pasukan kebangsaan jugalah, tidak dipanggil kali ini, mungkin kerana untuk memberikan beliau sedikit rehat sebab beliau bermain tanpa henti di peringkat kelab untuk Liga dan juga untuk ACLE.
Juga striker Tirasil Dangda yang kali terakhir dipanggil bulan 8 lalu tidak dipanggil. 128 cap, hanya 4 cap lagi untuk menyamai Kiatisut Senamuang sebagai all-time appearance maker untuk pasukan Thailand, dan aku pasti dia akan dipanggil untuk AFF mungkin. AFF Suzuki dia akan dipanggil. Krit Sadakaman juga tidak dipanggil. Begitu juga dengan Manu Bir dan juga Tristan Do. So 5 or 6 maybe players daripada yang sudah pun senior tidak dipanggil. Tapi Namun namun pemain-pemain biasalah. Sarach Yuyen yang bermain di Jepun, Ekanit Panya yang bermain di Jepun, Elias Dola, dan juga kapten mereka, the sensation, Chanatip. the phenomenon, Chanatip Songkrasin kembali sebagai muka utama skuad kebangsaan Thailand di international window kali ini. Dan ada kelibat seorang lagi, bintang muda Supanat Muenta yang beraksi di Belgium. Yang beraksi di Belgium. Dalam perlawanan menentang Filipina, aku rasa yang dia skor 2. Dia skor 2. Dan sekaligus kini meletakkan rekod dia. Aku rasa dah hampir, sahabat kita Tak ada post kat Twitter. Dia dah skor 10 atau 11 gol dalam 22 penampilan bersama skuad kebangsaan Thailand. Sangat dahsyat. Supanat Muenta. Dan bukan itu saja, bukan itu yang paling menarik perhatian aku, tetapi aku sempat untuk menonton perlawanan di antara Thailand dan juga Kuwait. Cara permainan Thailand. Aku rasa dalam tahun 2024 ni bukanlah tahun yang kita hype sangat dengan Thailand. Hype di Southeast Asia ni lebih bersama-sama dengan Indonesia. Betul. Kalau kita ingin jujur tapi kualiti yang ada pada Thailand, pasukan yang mendekati top 100 ranking FIFA ni, outstanding. Different level. Ada sejenis cohesion yang mereka ada. Dari dulu sampai sekarang, it's the same. It's the same. People can chop and change, tetapi prinsip permainan itu adakah kekal sama. pembangunan, Kish? Itu kita kena tanya. Kita kena kaji sikit pelan pembangunan T30 diorang. Awak ada kontak yang boleh menghubungkan kita dengan Madam Pang? Nak buat interview? Tak tahulah. Kena try tengok ah. Tapi kalau Erick Thohir kan agak susah sebab dia menteri. Ya. Tapi mungkin kita kena try pergi go to Thailand for one of the games untuk kita explore sikit dia orang punya sistem, dia orang punya success story. Preferably kalau game-game yang luar daripada Bangkok. Main kat Songkla ni rare tu. Memang rare. Ada orang, sahabat kita hantar, dia post dekat Twitter gambar overview stadium. Caption dia, football down south hits differently. Wah. Bayangkan stadium utama Kanga menjadi venue. Power. Dahsyat. Tok cakap, I'm a big fan of the national team travelling around the country. Sebab the national team does not belong kepada orang-orang Lembah Kelang saja. National team juga milik Sabah dan Sarawak. National team juga milik Kota Baru. National team juga milik Kuantan, Kuala Terengganu, Johor. National team milik semua negeri, semua kota utama. Jadi it would be nice to see the national team. Cuma obviously lah, kalau negeri-negeri lain tu sampai sekarang nak pakai Kawgras punya padang, dan payahlah. Kawgras itu lampu kuning lah tu. Lampu Kawgras dengan lampu kuning. Memang payahlah. Kalau sampai bila-bila semua stadium dan semua kelab bola sepak di Malaysia ni masih lagi nak dengan prinsip kuno nak pakai Kawgras, tak nak upgrade padang. Dan susahlah. Kawgras okey kalau macam di MBPJ lah. Lain pada tu tak okey lah. Tapi even MBPJ, pandangan aku dah boleh increase sikit kot quality. Like I feel the flow of football would be different. Quality permainan juga akan meningkat. Bagi aku pandangan aku kalau kita boleh. I've seen MBPJ punya Kawgras. I think it's possible dalam situasi kita. Baik, seterusnya profil yang paling besar daripada ASEAN seharusnya Indonesia lah sebab mereka bermain di... Sebentar tadi. Untuk Thailand kita bagi grade apa? Untuk Thailand kita bagi grade A. Untuk window pada kali ini. Mungkin Singapura C sama dengan Malaysia. Vietnam kita Singapura tu boleh D lah kot sebab main semua kelab je. Vietnam kita mungkin boleh bagi B. Dan juga Myanmar B+. Okay. Yang lain-lain tu... Timor Leste kita nak bagi A sebab dia orang qualified for AFF by beating Brunei in the playoff. Wow, kita bagi A+ kepada Timor Leste. Tahniah kepada Timor Leste, rakan-rakan Timor Leste. Kita jumpa nanti di kita jumpa AFF. AFF. Aku rasa dia orang sama grup dengan Malaysia if I'm not mistaken. Baik, seterusnya kita nak ke pusingan kelayakan
Piala Dunia round 3, kita hanya ada satu wakil daripada ASEAN, iaitu Indonesia. Indonesia, kita bagi grade di hujung nanti ya. Tetapi Indonesia memulakan international break kali ini dengan beberapa tambahan muka baru. Eliano Reinders dan juga Miss Hilgers masuk untuk memperkuatkan barisan pasukan, dan ternyata ini disambut baik bukan sahaja oleh staf kejurulatihan dan juga rakan-rakan pemain timnas, tetapi juga kita dapat lihat the hype, the wave of support daripada rakan-rakan Indonesia, peminat-peminat timnas di sana. Sangat-sangat positif, dan mereka memulakan aksi mereka di Timur Tengah, di Bahrain, di mana saya pada ketika itu menonton bersama-sama dengan Azwar, Wan Karil Azwar, sahabat kita yang melakukan ulasan di dalam bilik kom ni. Saya menonton daripada awal sampai habis. Itu adalah seharusnya menjadi 3 mata pertama untuk Indonesia di pusingan kelayakan kali ini. Itu tesis aku. I feel the same way. Mungkin dia macam inilah, aku tak nak sampai tahap yang aku mengatakan ada elemen korupsi ataupun ada elemen menipu. Kalaupun ada tak apa, itu nanti. Because ramai yang pernah ada beberapa individu yang pernah aku berbicara dengan yang mengatakan bahawa ini adalah seorang pengadil yang memiliki etika yang tinggi, nilai etika yang tinggi. So aku tak kenal pengadil ni, aku tak pasti dengan track record dia. So aku tak nak komen pasal keputusan-keputusan dia ni adalah premeditated ke apa, tak ada. Tapi bagi aku, it is very possible untuk seorang pengadil melakukan kesilapan. It's very possible, right? Disebabkan the concept of injury time ni adalah benda yang subjektif. Aku faham bahawa bila seorang pengadil di tepi itu mengangkat board yang menunjukkan X amount of minutes, konsepnya adalah X itu minimum. Ada possibility yang akan tambah. X itu minimum. Aku faham prinsip tu. Tetapi tak ada mekanisme yang jelas untuk berapa minit hang kena tambah, sebab itu terpulang kepada referee dan game management dia. Budi bicara, game management, evaluation dia of time wasting, of breaks in play. Dan bila ada subjectivity di tahap sebegitu, sentiasa akan ada ruang untuk kesilapan. Dan bagi aku, sejujurnya Faiz, malam tersebut, referee membuat kesilapan. Memang buat kesilapan. Sebab aku faham, 6 minit tu ada beberapa breaks in play. Tetapi bila aku berulang kali tengok 6 minit, sebab ada orang potong clip that last 6 minutes, the last 9 minutes, 9-10 minutes, bila hang tengok berulang kali clip tersebut, at some point, hang akan rasa macam no, at paling-paling pun hang tambah 1 atau 2 minit. Sebab tak ada event yang 1 atau 2 minit. Dia bukan sampai hang tambah 3 minit, 4 minit. No, it makes no sense for 3 or 4 minutes. So, I can understand kenapa penyokong-penyokong Indonesia rasa macam mereka, they were robbed from kemenangan pertama di pentas kelayakan Piala Dunia pusingan ketiga. I can really feel that. Aku boleh faham kekecewaan itu. Kerana kalau ini adalah pasukan Jepun yang dah biasa lalu qualification, yang dah biasa main Piala Dunia, yang kalau game ni kalah, next game confirm menang, then kesilapan-kesilapan macam ni takkan amplified. Apa mak? Tetapi kalau hang letak diri hang in the position of Indonesia, kalau Malaysia berada di situ pun, this is a once in a lifetime opportunity to qualify for the World Cup. Every point matters. So hang akan rasa kekecewaan tu. That's the thing. Bukan aku kata pengadil tak boleh nak buat keputusan yang salah. Tetapi melihat kepada jenis kesalahan itu agak tak masuk akal dengan status dia sebagai seorang pengadil yang disegani di Asia ini. Bahrain membuka jaringan dengan Marhun, satu free kick yang sangat baik, tetapi Indonesia hadir kembali dengan 2 jaringan. Salah satunya yang paling aku happy adalah Rafa Strike. Rafa Strike aku happy untuk dia kerana selepas beberapa kali mencuba, dia adalah pemain yang very lightweight, muda, tidaklah begitu penuh dengan pengalaman, tetapi mempunyai keupayaan dan kesungguhan. Jadi untuk pemain-pemain yang menunjukkan kesungguhan ini, seharusnya ataupun sekiranya mereka membuat sesuatu impact seperti menjaringkan gol ataupun memberikan assist, aku sentiasa happy untuk pemain-pemain yang macam ni, kerana they kept on trying
Anti-Degarit dan itu adalah satu placing yang sangat baik daripada beliau. Dan seterusnya satu lagi jaringan dihasilkan juga oleh Indonesia menjadikan kedudukan 2-1. At this point, bukanlah aku nak kata it was certain for Indonesia untuk membawa pulang 3 mata. Tetapi kalau kita lihat barisan pemain yang ada pada malam tersebut, seharusnya mereka got it over the line. Yeah. Tetapi itu tak terjadi. Aku ingat lagi, aku dengan Azwar ada tengok sejurus sebelum gol tersebut, ada insiden di mana Witan. Seharusnya Witan sama ada dia bawa bola sampai hujung dan just shield the ball ataupun apa, buatlah apa pun, jangan hilang bola. Tetapi dia membuat satu kesalahan, dia passing to the on-rushing Nathan Chua On ke siapa? I can't remember. Tapi ada satu pemain yang tengah on-rushing, dia pass kat pemain tu, kena kaki pemain tu, terus turn over dan itulah bermulanya serangan yang menghasilkan gol untuk Bahrain. Tetapi ini harus diingat, salah satu pasukan yang masih lagi dalam pembikinan, ada antara pemain ni tidak pernah bermain sesama sendiri sama sekali sebelum ini. Itu harus dipuji juga kerana round 3 WCQ adalah bukanlah satu medan yang mudah. Betul. It's the highest international competition in Asia selepas Piala Asia. Yep. Kemudiannya perlawanan kedua. Mereka ke Chongqing. Qingdao ke Chongqing, aku tak pastilah. Tetapi mereka ke China. Satu wilayah di China untuk berdepan dengan skuad kebangsaan China. Pertama-tama sekali aku nak sebut shout out untuk wilayah tersebut yang kami sendiri tidak tahu macam mana nak pronounce dia. Kerana the atmosphere that night was electric. Yes. Di dalam stadium, di kerusi, semua nampak merah semerah-merahnya. Dan shout out juga untuk beberapa warga Indonesia mungkin terbang ke sana ataupun mungkin tinggal di sana, bila kamera ada shot kepada mereka tu, sokongan dan sorakan tu tanpa henti. Walaupun mereka akan ditenggelami oleh suara puluhan ribu rakyat Cina yang lain. Baik, dalam perlawanan tersebut berbeza dengan perlawanan pertama, ada beberapa kejutan daripada Shin Tae-yong. Beberapa pertukaran pemain dalam kesebelasan pertama. Aku tengok petang tu, ketika skuad diumumkan, tiada nama-nama seperti yang pertama sekali Eliano Reinders dan juga tiada nama Jody Ahmad di sana yang sudah kedua-duanya aku rasa dikabarkan mengalami sedikit kecederaan. Baik, itu bukan, aku tak rasa itu isu taktikal, tapi itu isu kecederaan. Seterusnya Malik Rizaldi yang memulakan perlawanan menentang Bahrain diletak tepi dulu dan Witan memulakan perlawanan tersebut. Juga ini adalah perlawanan kedua berturut-turut tanpa Rizky Ridho di kesebelasan utama. Dan benda ni yang mencetuskan sedikit perdebatan. Kita akan sampai ke sana sebentar lagi. Seterusnya Asnawi Mangkualam kembali dalam contention, dalam first 11. Dan kembali juga memegang lilitan kapten, mengambil lilitan kapten daripada JZ. Aku rasa kekalahan Indonesia menentang China ini hanyalah di minit pertama ke minit ke-30. Sebab gagal menjaringkan gol. Dan kesilapan individu daripada Shane Patinama, kalau tak silap aku. Betul, daripada Shane Patinama. Yang menghadiahkan gol kepada seorang striker muda Cina, Bahlul Ebwali, apa nama? Yang daripada etnik Uyghur. Kan? Agak rare tu. Tetapi itu satu kesilapan lah. Cuma daripada from minute, I know yang gol kedua Cina tu hadir di minit ke-43, sejurus sebelum half time ni. Killer kind of. Ini adalah anda paling tidak mahu dibolosi sejurus sebelum half time. No, you don't want that. Kerana mood di half time akan berbeza. Aku pun nampak Martin Pass pun dah semula marah terhadap unit pertahanan dia. Dan juga aku rasa Shin Tae-yong pun terpaksa merubah skrip syarahan di half time dia tu kepada pemain-pemain dia. Dan tapi Indonesia tampil sebagai satu pasukan yang sangat-sangat berbeza di separuh masa kedua. Dan kemudiannya ada kebangkitan. Walaupun diorang ketinggalan 2-0 at one point. Jaringan daripada Tom Hay yang mengurangkan defisit. Ada a late push
untuk mengejar jaringan penyamaan. At this point aku boleh faham kekecewaan yang ada di kalangan penyokong Indonesia. Tetapi akhirnya ia tidak menjadi dan Indonesia tewas 2-1, kekalahan pertama mereka di pusingan kelayakan ini mencetuskan beberapa perdebatan, khususnya aku tak nak dive too deep into this debate sebab ia akan mengambil masa, tetapi ialah ramai Okey, aku simpulkan. Ah. Adakah hang rasa ada kesalahan taktik daripada Shin Tae-yong di perlawanan menentang China? Aku secara peribadi aku bagi tahu lu, no, I would have done the same. So bagi aku tak tahu kesalahan taktik atau tak, tetapi ia adalah benda yang sangat mudah untuk kita lihat in hindsight. Ya. Mungkin in hindsight kalau ada Rizky Ridho mungkin mereka bermain dengan lebih baik. Tetapi kalau ada Rizky Ridho dan kalau Shin buat kesilapan yang sama, ia tetap akan menghadiahkan. Ya. So bagi aku, kalau kita dah percaya kepada tugas yang dilakukan oleh Shin Tae-yong, kalau penyokong-penyokong Indonesia percaya terhadap dia, beri kepercayaan sepenuhnya kepada semua keputusan yang dia lakukan. Ibarat macam tu. Kalaulah ada something yang betul-betul does not make sense, dan aku faham. Tetapi ada satu angle yang aku faham sedikit yang mereka mengatakan bahawa tim Indonesia ni sebab tim yang baru, susah nak build continuity. Kalau kita asyik chop and change the line-up. Itu adalah argument daripada diorang. Aku faham argument tersebut. And I somewhat agree. Yang kadang-kadang hang kena bina continuity. Kalau hang contoh, you want Rizky Ridho in the team bukan sekadar Rizky Ridho's individual quality saja, tetapi dia dah bentuk gandingan yang okey bersama Jay Itzes. Penyambung. Jambatan tu dah ada. So you want that continuity. Cuma aku nak cakap satu je. Aku tahu daripada international window kali ini, diorang kutip satu mata saja. It could have been 3, it could have been 4. Tapi hanya satu. Tetapi dengan keputusan Arab Saudi juga seri dengan Bahrain, 0-0. itu bermakna grup ini is completely terbuka. Open. Masih lagi terbuka. Dan benda yang paling menarik, dan ini adalah sebab utama kenapa peminat Indonesia harus menyimpan semangat dan masih lagi menabur harapan yang tinggi, kerana daripada 4 perlawanan yang mereka beraksi setakat ini, 3 adalah di tempat lawan. Hanya sekali sahaja di tempat sendiri. So there are many home games to come. Home games to come. Itulah advantage untuk Indonesia. Betul. Dan sekarang ini kumpulan masih lagi cukup terbuka. Arab Saudi pun 5 mata je. Ada kawan daripada Indonesia bagi tahu aku, bang, datang ke Jakarta sebab King Indo nak melawan Dek Jepang, dia kata. King Indo lawan Dek Jepang Ya. Great untuk timnas di international break kali ini. Yes. Dan benda yang aku just cakap lah, penyokong-penyokong Indonesia, jangan bunuh harapan. Masih kekalkan harapan anda sebab kekalkan optimisme. Yes, sebab masih lagi ada jumlah perlawanan yang banyak. Dan juga B, masih lagi ada perlawanan-perlawanan di laman sendiri dan grup ini masih terbuka. Not the time to panic. Not the time to panic. Masih lagi ada masa. Great. Itu saja Great. untuk great. Kita tak bagi grade. B-. B- untuk Indonesia kali ini. B- untuk Indonesia kali ini. They did well but could have done better. Could have done better slightly. Yeah, so B- untuk Indonesia. Itu merangkumi grade untuk pasukan-pasukan Asia Tenggara. Thailand dengan grade terbaik dengan Timor Leste. Timor Leste A+. Timor Leste atas daripada Thailand. Timor Leste A+. Sebab orang menang playoff. Kita kena bagi pujian. Itu merangkumi coverage. Best cover bola sepak Asia Tenggara. Sangat-sangat menghiburkan. Jadi kita nak berehat kali terakhir. Jangan ke mana-mana. Right. Macam biasa, segmen terakhir kita akan ada segmen penerbit, segmen daripada producer. Minggu ni, penerbit nak kita buat blind ranking Malaysian athletes. Kita nak buat dengan pantas sedikit. Blind ranking, diorang akan bagi gambar Malaysia athletes. Kita kena rank mereka tanpa mengetahui siapa yang akan datang selepas itu. Ini memang tricky lah. Awal-awal kita nak minta maaf kalau silap ranking, seorang lagi bawah ke, seorang lagi atas. Ini hanyalah permainan. Ini hanyalah permainan. Okey, jom. Kita terus start blind ranking Malaysian athlete. Yang pertama adalah Azlan alias sepak takraw. Kita nak ranking mana ni? 1 to 10. Azlan alias mungkin 5?
9 untuk aku. 9 eh? 9. Okey, kita letak 9 lah. Kita letak 9. Azlan alias di tempat ke-9. kita letak di tempat ke-9. Moqtadahari. Oh, this is a tough one. This is a tough one. It has to be number 1. It has to be number Tapi 1. ada kalau Chong Wei, Nicole David keluar ke? Dan kita Azizul Hasni kita ke? semestinya ada sedikit leanings toward atlet-atlet yang kita tengok depan Yang mata generasi kita lah. Depan mata kita. So Supermoc nombor Aku letak 3. 3. Supermoc nombor 3. 3. Supermoc nombor 3. Datuk Shalin. Datuk Shalin. A Datuk solid 5. Datuk Shalin, solid 5. Solid 5. Nombor 5. Shalin Zulkifli nombor 5. Datuk Lee. Okay. Number 1? This is number 1. Number 1. Nombor 1. Small Datuk better brother. Lee Chong Small Better Brother. Nombor 1. Datuk Lee Chong Wei nombor 1. Datuk Latif Abdul Romli. Latif Romli. 8? Wira Olimpik. Nombor 8. Okay. Nombor Nombor 8 is good. Latif for Romli. Nombor Datuk 8. Romli. Datuk Latif. Pandelela Rinong. Rinong. Pemenang pingat di sukan Olimpik juga. 7? Aku nak kata 4 tapi aku risau tiba-tiba keluar Nicole dengan Azizul Hasni. 7. 7 eh? Pandelela 7. 7 untuk Pandelela. 2. 2. Keempat. 4 aku bagi Datuk Nicole David 4 eh. Ingkit tadi dah Azizul Hasni. Ada seorang lagi. Aku dah tahu dah panggil producer ni. Nicole David 4. Razi Rahim. Razi Razi Rahim Rahim. pemain hoki kebangsaan. 10. 10. Razi Rahim di peringkat ke-10. Razi Rahim 10. The Pocket Rocket Man. Pocket Rocket Man nombor 2. Nombor 2. Seharusnya nombor 2. Okey. Seharusnya nombor 2. Ada lagi? satu ke? Aku rasa ada satu lagi. Nombor 6 ah? Nombor 6. Nombor 6 yang masih belum diisi. Syah Lek okeylah. Ho. Okey. Syah Lek Ho. Syah Lek Ho nombor Pemenang pingat Paralimpik ke? Nombor 6. 6. I'm quite happy with the ranking. Ya, that's not I'm bad. quite happy. Mungkin sebab kita dah tahu apa yang akan main selepas ini. So, jadi sedikit mudah untuk kita. Just quick recap 1, 2, 3 kita. 1 adalah Lee Chong Wei. Lee Chong Wei. Number 2 adalah Datuk Azizul Hasni Datuk Azizul awal. Hasni. Number 3 Supermoc. Supermoc. Number 4 was Datuk Nicole David. Datuk Nicole. Number 5 a solid 5. Datuk Shalin. Datuk Shalin. 6 Chia. Syah. 7 Pandelela. Pandelela. Nombor 8. 8 kita bagi kat Latif Romli. Datuk Ramli, ya. 9 Nombor 9. Azlan. Sepak takraw kita. Number Azlan 10 Alias. Razi Rahim. Yeah. Okay, I'm happy with I'm that happy ranking. with that. I'm happy with that blind ranking. Across all sports, all genres. Kerisauan jadi kontroversi ni akhirnya tidak menjadi kontroversi. Macam biasa, terima kasih kepada semua yang menonton ataupun mendengar Bola Itu Live setiap minggu. Peringatan bahawa Bola Itu Live bukan saja anda boleh tonton di Astro Arena 802 ataupun Astro Go, tetapi anda boleh dengar secara audio podcast di aplikasi Shock, Spotify dan juga Apple Podcast. Pada waktu yang sama, sedutan-sedutan menarik boleh anda saksikan di YouTube Astro Arena. Terima Itu kasih. saja pada minggu ini. Itu saja Minggu untuk depan minggu kita ni. akan kembali ke kelab football ya. Betul. Minggu depan kita akan kembali ke Kelab Football. Jumpa anda.